InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita memulakan majlis kita ini dengan kita mengikhlaskan hati-hati kita, iaitu kita mentajdidkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menanamkan satu perasaan, iaitu bahawa kita hanya ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang beruntung ialah manusia yang sentiasa berhubung dengan Allah. Sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni maknanya sentiasa dalam keadaan mengingati Allah. Dan mengingati Allah itu secara umum kita sebut sebagai zikrullah. Zikrullah. Jadi perkara yang penting untuk kita sentiasa istiqamah dalam hidup kita ialah paling kecil amalannya zikrullah. Paling kecil dan paling besar pun zikrullah juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tidak ada amalan yang lebih besar lagi lah, kita kata, yang akan dapat menyelamatkan seseorang itu, dan walaupun dia pergi berjihad dan sebagainya, melainkan zikrullah. Dan zikrullah ini maknanya secara umumnya kita kata mengingati Allah. Jadi contohnya kita lihat solat itu pun zikrullah juga, berperang, berjuang, zikrullah juga, dan seterusnya lah. Dan zikir yang paling tinggi ialah zikir hamba. Zikir seorang hamba, dia merasakan dia hamba Allah. Itu zikir paling tinggi lah. Dia merasakan dia hamba Allah, dan dia merasakan bahawa tidak ada yang ada melainkan Allah, tidak ada yang wujud melainkan Allah, tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Itu yang kira satu makam, satu peringkat disebut baqa, iaitu apabila dia boleh menghubungkan di antara apa yang ada sekalian ni semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sampai peringkat dia boleh membinasakan. Maksud membinasakan ni bukanlah maknanya bunuh diri tapi membinasakan ni maknanya dia boleh merasai satu hakikat yang wujud, iaitu hakikat mentauhidkan Allah. Yang wujud hanyalah Allah. Itu macam itu. Kita akan pergi kemudian lah. Jadi untuk itu maka marilah sama-sama kita memulakan dengan kita membaca bersama-sama zikir jahar. Zikir jahar. Jahar ni zikir dengan lisan. Ini disebut zikir yang syariat. Syariat. Dia ada zikir syariat, dia ada zikir tarikat, zikir hakikat dan makrifat. Jadi kita nak kena mengamalkan keempat-empat ni. Tapi sekarang ni kita baru nak cuba mendalami beberapa zikir syariat dan tarikat, dan kemudian kita akan pergi kepada hakikat selepas tu. Jadi untuk kita nak memahami zikir syariat ini, yang paling afdal ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. So bila kita sebut la ilaha, la ilaha itu maknanya
kita menafikan. Jadi boleh sebut zikir jahri, zikir lisan. Maknanya dia ada menafikan dan ada isbat. Nafi kan, kemudian kita tetapkan, kita letakkan, kita sabitkan, tetapkan dalam hati kita. Kita jadikan sebagai satu yang kita nyatakan, Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi la ilaha tu maknanya kita nak menafikan adanya hamba, maknanya adanya kebaikan, kebaikan hamba sebagainya tu kita nak nafikan makhluk. Itu hakikat dia, nak menafikan makhluk. Jadi illallah, melainkan Allah. Kalau ada pun makhluk ke hadapan kita ni, tidak ada yang menjadikan melainkan Allah, tidak ada yang menghidupkan melainkan Allah. Jadi la ilaha illallah. Tujuan kita berzikir jahri ni, lisan ini, tujuannya ialah untuk kita nak memecahkan titik-titik hitam yang ada di dalam hati kita, jadi ini adalah amalan-amalan yang kita kena buat. Kita dah sebut dah, dan kemudian untuk kita memecahkan tu, la ilaha illallah. Macam kita sebutlah. Okay, boleh kita cuba buat. Cuba kita buat sikit sama-sama. Boleh? Illallah, kita fokus pada hati kita yang sebelah dada sini, tempat jantung. Ni. Macam mana Nabi kata? At-taqwa hahuna. Takwa kat sini. Jadi kita baca la ilaha, kalau kita sebut tarik dari bawah kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kita isyaratkan pun tak apa. Kalau kita nak guna dengan kepala pun boleh juga, tapi bila illallah tu kita akan tunduk, dekatkan fokus kita pada hati kita. Hati di sini. Ni pusat hati. Qalbun. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okay. La ilaha illallah. 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 Okey, jadi ni latihan, ni sebagai latihan aja buat ganjil 3 ke 7 ke berapa ikutlah kita buat, dan kemudian kita sebut tadi la ilaha tu maknanya kalimah nafi. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang hebat, tidak ada yang berkendak. Yang ada kat dalam hati kita ni, yang kita sayang, yang nafsu kita suka, kita nak buang. Jadi walaupun zikirnya itu zikir jahri, zikir yang dengan lisan, tetapi hati kita nak rasa nak buang.
Kalau ada rasa nak dunia ke, nak apa ke, buang. Hanya redha Allah saja. Illallah tu maknanya kita hanya nak mendapatkan Allah sahaja. Jadi ini sebagai latihan lah, sebagai latihan. Kemudian bila zikir jahri ni kita dah buat dengan kita minta supaya Allah, Nabi kata illallah tadi tu kita menghancurkan titik-titik Islam, titik-titik hitam yang ada di dalam. Dan bagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW kan, tajdidlah iman kamu dengan apa? Dengan kita membanyakkan kalimah la ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah tu bila kita baca, maknanya bukan baca saja, tapi baca tu bila kita baca dengan lidah kita tadi tu, kita baca dengan lidah untuk kita nak buang segala yang kita kata kelemahan kita, dosa kita, apa-apalah. Satu-satu dia akan pecah. Akhirnya bila titik hitam terpecah, insya-Allah akan keluarlah cahaya. Dan cahaya yang keluar itu akan menjadi suatu nikmat yang lain lah, yang barakah, insya-Allah. Kemudian selepas daripada zikir itu kita tingkatkan la ilaha illallah, kita baca dengan hati juga la ilaha illallah masa baca tadi. Jangan kita lidah saja, kita baca sekali dengan hati. Kemudian baca dengan hati kita panggil zikir sir. Zikir sir. Jadi sekarang ni kita cuba latih pula, kita pegang kita punya dada kita ni, kita pegang dada kita ni, kita pun sebut Allah Allah kita sebut Allah, ikut denyutan nadi kita ataupun jantung kita. Allah tapi dalam hati, jadi kita akan sebut Allah tu bila saya diam, maknanya kita letakkan lidah kita ke langit-langit, putus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak connected Tak ada connect. Dia baru nak connecting macam tak. Dia pergi ke sini lah. Di mana? Yang apa Hamim punya tak hilang. Hilang habis bateri. Habis bateri. Tak boleh connect ke. Tak bagi Abu Zahid apa. Pergi Abu Zahid. Tapi bergerak pulang je tak perlu connect dengan handphone lah, berlebih. Ini. Tak boleh. Ini. Atas ni. Automatik kan. Okey, jadi yang itu kena buat latihan. Nanti kita akan cerita sekali ni macam mana latihan tadi tu. Baik, zikir yang kita kena buat ni, kena latih ni, zikir syariat ni, zikir yang lisan ni, lidah ni, kita kena buat. Dia maknanya ada latihan nafi dan isbat. Nafi la ilaha tu menafikan segala bentuk kekuasaan makhluk, hakikat kewujudan makhluk kita tak ada. Yang ada hanya illallah sahaja. La ilaha illallah. Yang kita bila illallah tu kena tembak apa? Kalau kita ada matlamat duniawi, matlamat dunia dan sebagainya tadi, kita nak buang sikit macam tu. Kalau bagi mereka yang ada gangguan-gangguan tu, la ilaha tu kita nak buang gangguan-gangguan tu. Maknanya sampai sebelum tu kita sebelum zikir tu kita minta ke Allah lah, buang gangguan sihir tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak masukkan dalam hati kita Allah tadi. Okey, kemudian latihan yang kedua ialah latihan zikir sir. Zikir sir ni yang kita nak kena buat juga ialah zikir Allah.
So zikir Allah 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 ni disebut dalam hati. Ini disebut zikir tariqah. Kenapa zikir tariqah? Sebab setelah kita menafikan makhluk, kebesaran makhluk, kehebatan makhluk, kita dekat sayang dengan makhluk dan hanya nak mengambil Allah tadi, maka kita pun sebut Allah Allah ni, niat kita hanyalah mendapatkan redha Allah. Allah lah maksud kita, kan? Allah lah menjadi tumpuan kita. Allah Allah Allah. Jadi Allah 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 ni kan, ni zikir sir. Bila sebut Allah Allah, kita sebut dengan lidah pun tak apa, lidah dan hati, tapi hati yang penting. Kemudian selepas kita sebut lama-lama tu Allah, sampai dia dah jadi seperti satu nada, satu apa nak kata nyanyi, bukan nyanyi, apa dia panggil, apa, irama. Satu irama. Irama dan apa dia panggil, irama dan apa kata Piram ni, rhythm ya, yang tepat rhythm, kan? Allah Allah. Jadi Allah Allah tu kita ikut kita masing-masing. Tapi maknanya kenapa perlu rhythm tu? Rhythm tu kenapa perlu? Kalau boleh sesuai dengan jantung kita ke, sesuai dengan nafas kita itu pulang. Tapi maknanya supaya kita dapat rhythm tu, dia akan membentuk satu kekuatan. Sehingga akhirnya Allah 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 daripada hati tadi, dia akan pergi sampai kepada kita punya, kan, tubuh badan. Sampai darah kita pun dia akan bergegar Allah Allah Allah. Sampai peringkat kulit pun akan bergegar Allah. Sampai peringkat itulah kita baru nak try ni, tak ada rasa apa-apa lagi lah. Kita rasa lain lagi, tak boleh nak buang lagi. Dari sebab tu zikir jahari tu kita kena buat. Mungkin buat dalam masa, ikutlah pagi lepas semayang ke, kita buat kan 3 kali ke, ikutlah. Tapi itu kena buat. Tapi yang Allah Allah ni selain daripada masa tu. Masa kita driving, Allah Allah. Nak la ilaha illallah pun boleh juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita rasa kita nak sambung zikir jahar tadi, kan, sambil driving contohnya, kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau driving jangan tutup mata, kan, tengok depan. La ilaha illallah. Kita bayangkan kita tembak hati kita tu. Tembak dengan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sebenarnya la ilaha illallah ni untuk peringkat awal kita mula itu dulu sebenarnya. Kan, bila la ilaha illallah tu dah jadi mantap, baru kita akan mula dengan lepas tu Allah. Allah tu lagi cepat. Dia ada maksud-maksud dia lah. Jadi ini semua latihan-latihan ni kita kena buat sehingga kan hati kita tidak terpisah dengan zikrullah. Jadi bila hati kita tidak terpisah dengan zikrullah, barulah boleh kita khusyuk dalam solat. Baru boleh khusyuk, kan, dah tak terpisah dengan zikrullah. Sekarang ni terpisah, kan. Jadi pemikiran kita pun terpisah, hati kita terpisah. InsyaAllah tamrin nanti kita akan bincang tentang solat, salah satunya macam mana solat yang khusyuk. Solat khusyuk ni pun dia ada yang syariat, dia ada yang tarikat, dia ada yang hakikat, dan dia ada yang makrifat. Empat-empat ni ada rukun dia. Empat-empat ni kita kena lengkapkan, barulah solat tu jadi kita kata solat yang sempurna, insya-Allah. Jadi sebab tu kita nak kena tengok. Kita mula dengan zikir dululah, zikir. Okey. Jadi untuk zikir ni, kenapa kita kena perbanyakkan Allah Allah tadi tu dalam hati kita? Kita nak masukkan, kan, kita kata hakikat. Kita kata masukkan hakikat, iaitu tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, kan, iradah, kan, kudrah, iradah, ilmu, hayat, semua sifat-sifat Allah. Dan bila disebut Allah 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 tu, kita tengok depan pula, maka kita akan nampak tidak ada yang ada berlaku sebagainya melainkan dengan izin Allah. Jadi lama-lama kita akan dapat. Jadi Allah akan bimbing hati kita tu. Allah akan bimbing. Dan sampai satu peringkat bila kita dah zikir dah masuk dalam hati yang paling dalam sekali, lub, kan. Setengah ulama dia bagi empat lapis, setengah ulama 7. Jadi ikutlah ulama mana yang kita nak pegang, tak apa. Yang penting lub yang bawah sekali, lubuk hati, lub kan. Kat situ dia tak keluar dah. Dia akan sentiasa Allah 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 Allah. Kita tidur pun dia zikir. Tidur itu yang kata roh tu sentiasa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berbaring ni tidurlah. Jadi berdiri ni kita berjalan, bekerja. Duduk ni mungkin kita berehat. Baring tu tidur pun zikir, kan.
Jadi ini yang kita nak kena latih. Latih ni sehingga kan apabila sampai waktu besok, kita tak terpisah dengan Allah. Ini zikir sir, peringkat yang kedua lah kan. Okey, kita cuba latih Okey, kita pegang ni. Untuk nak bagi ni kita pegang. Kita rasa denyut dan nadi kita ni. Rasa denyut jantung kita ni rasa gini kan, jatuh kan. Kemudian kita tundukkan sikit kan, kita punya apa? Kita punya kepala kita ni ke dada kita ni. Kemudian kita pun okey mula kita mula dengan zikir pelan-pelan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim Okey. Allah 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 Allah. Hati hati. Allah 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 Allah. Kita fokus pada hati kita kan. Okey, lepas tu sekarang kita letakkan kita punya lidah tu pada langit-langit, supaya lidah tu tak bergerak. Yang bergerak hanyalah hati saja. Allah 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 Allah. Okey, insya-Allah kita latih. Nanti malam-malam ke bila-bila kita latih. Sambil-sambil duduk seorang-seorang latih. Allah. Sampai sekarang pun boleh, sambil-sambil ni pun boleh juga. Kan kita latih. Bila kita latih hak tu, nanti lama-lama nanti kita akan sentiasa. Ada tak orang yang tak boleh sebut nama Allah dalam hati? Ada tahu orang tak boleh sebut nak sebut nama Allah pun tak boleh. Kenapa? Ada masalah lah, gangguan. Kadang-kadang sihir. Lidah boleh lagi, hati tak boleh. Ada, saya pernah jumpa orang yang tak boleh sebut dalam hati. Jadi akhirnya dia rasa macam susah, macam apa? Tak sampai lah, semayang pun tak sampai semua, sebab dah menguasai. Jadi hati tu mungkin ada benda yang dosa dia ke apa ke, wallahu alam. Ni izin Allah. Allah 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 lama-lama dia tak ni dah, dia tak lari dah kat situ je. Bila kita dah Allah Allah tu kan, jadi dia akan sampai. Okey, zikir yang ketiga, peringkat yang ketiga ialah dipanggil sirul asrar ataupun sir, rahsia di dalam rahsia. Sini kita mula dengan ada 3 peringkat kita sebut minggu lepas. Dia ada mula dengan syu'arul basirah, iaitu kita perasaan. Tadi kita sebut Allah 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 ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita sebut hati, bukannya lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Jadi lidah pun sebut, hati pun sebut pun boleh. Tapi yang kita nampak yang penting hati. Bila hati sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita sebut la ilaha illallah tu kan, masih lagi ada sebut kan, sebut kita sebutan Allah Allah, la ilaha illallah, masih lagi sebutan. Jadi peringkat yang ketiga ni kita nak merasa syu'arun basirah ni, nak hati kita, mata hati kita nak rasa. Apa rasa kan? Tapi ini makan masa, bukan malam ni tu dapat, besok tu dapat, tak kan. Kita kena buat. Bila kita buat baru kita dapat. Kalau kita buat tak dapat. Orang lain buat dapat, siapa buat dia dapat kan. Apa rasa dia jadi apa yang kita melihat sekitarnya, apa perasaan kita, terus kita connect dengan Allah. Kalau kita rasa seronok, syukur, kita rasa syukur ke Allah. Allah Allah, hati kita rasa gembira, lapang kan. Macam Allah gambar apa, qulidu Allah awidu ar-Rahman kan. Serulah nama Allah ataupun Ar-Rahman. Ar-Rahman ni apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahman untuk semua. Ar-Rahman ni Allah bagi kepada orang yang Islam ataupun orang tak Islam pun dapat sama. Semua makhluk rahmat Allah dapat Ar-Rahman. Jadi maksud Ar-Rahman ni ialah sesuatu yang Allah bagi, yang makhluk tak boleh bagi, yang besar-besar. Jadi Ar-Rahman ni maknanya sesuatu yang besar yang Allah bagi kepada makhluk. Maknanya dibagi kat kita tu memang special, tak ada orang. Maknanya benda yang besar-besar. Contohnya rezeki. Ada orang yang bagi rezeki kita tak ada orang boleh bagi rezeki. Allah bagi rezeki. Jadi kita boleh terus direct ke Allah Ar-Rahman. Jadi bila nak ada, kita merasai perasaan Ar-Rahman tadi, maka kita rasa seronok sebab dapat pemberian Allah, dapat kasih sayang Allah. Allah kasih kita.
Allah memberi kepada kita. Ar-Rahman ni Allah menganugerah kepada kita. Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Baik. Tekan resume. Dia tekan sok more. Dia naik tu aja tekan. Kalau tak dia off. Ada orang kacau lah. Ada orang kacau tu. Tak apalah ya. Jadi apabila kita sebut Allah tadi, tingkat ketiga inilah perasaan. Jadi zikir kita dengan lidah, zikir kita dengan hati dan dengan perasaan. Ini yang kita ada kekuatan. Ini baru peringkat zikir rahsia di dalam rahsia. Jadi rahsia tu kat mana? Perasaan tu lah rahsia dia. Sir tu dah rahsia dah. Orang tak tahu dah zikir dalam hati. Perasaan tu lagi lah orang tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ni kita latih yang ni. Tengok 40 hari macam mana tengok. Tengok 40 hari macam mana? Dalam masa 40 hari. Kemudian dia akan pergi kepada peringkat yang kedua, Ainul Basirah. Ainul kita melihat dengan mata hati kita. Allah memberi sesuatu. Masa tu kita bukan merasa sahaja, masa tu Allah akan bukakan, mentajalikan, Allah akan memperlihatkan, Allah akan mempersaksikan keagungan dia. Tu Ainul Basirah, kita bertemu dengan Allah dengan mata kita. Tapi bukan mata kasar, mata basirah, mata hati. Jadi peringkat kedua, bila perasaan tu dah mula menyelinap, dah mula setiap perasaan kita dah boleh hubung dengan Allah dah. Kalau nak kuat kita dengan Allah, kalau nak lemah kita dengan Allah, hubung dengan Allah sentiasa. Semua atifiah kita tu, perasaan kita tu hubung dengan Allah, maka sampai peringkat Allah akan sampai pada satu peringkat Ainul Basirah. Ainul Basirah ni apa? Maknanya Ainul Basirah ni maknanya Allah akan buka mata hati kita sehingga kita melihat tajalli secara sedar. Tajalli Allah ni Allah memperlihatkan, Allah mempersaksikan kita kehebatan dia, kekuasaan dia, kesempurnaan dia, kita kata kan jalal Allah, jamal Allah, kita akan nampak. Jadi Allah buka dengan mata hati ni. Sebelum ni kita tengok apa namanya? Mineral water. Betul kan? Sebelum ni kita tengok mineral water aja. Tapi bila kita dah hubungkan hati kita, perasaan kita dengan Allah tadi, kita nampak mineral water ni, dia akan bersama dengan satu perasaan. Apa perasaan dia? Contohnya kita syukur sangat ada air yang boleh hilangkan haus. Maka in addition, tambahan lagi Allah akan bagi, Allah akan mentajalikan, Allah akan mempersaksikan pula satu yang di luar daripada kebiasaan. Di luar daripada kebiasaan. Dia proses Ainul Basirah. Jadi mata hati kita makin buka, cahaya makin buka, sehingga akhirnya kita akan nampak lain. Nampak air, orang lain nampak air mineral water sering fresh. Orang nampak ni, tapi kita nampak lain. Mungkin kita nampak lain. Wallahualam, ikutlah apa yang Allah bagi. Tak naklah cakap apa-apa kan. Nampak lain lah macam itu. Orang nampak pokok biasa aja. Alah, pokok pelam tiap hari tengok, contoh kan, depan rumah. Tapi kita nampak pokok pelam, kita nampak lain. Allah mula memberikan kepada anugerah apa dia? Kita mempersaksikan sesuatu, sehingga dengan itu kita lagi kuat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi dekat lagi dengan Allah. Sebab tu benda ni kena berterusan. Jangan kita buat sekali-sekali, kena berterusan. Ini latihan ni sebelum Dajjal datang. Sebelum tentera Dajjal kepung kita ni. Orang dia sebut pasal digital ID kan. Dia nak buat tahun depan ni. Lepas tu digital ID ni dia akan lebih teruk lagi bila CBDC, Central Bank Digital Currency. Masa tu kan dia akan kontrol ekonomi kita, pergerakan duit kita, pergerakan kita. Bila dia kontrol pergerakan tu, end game kata class swap. Jadi kita bimbang macam-macam macam nak kontrol semua, bimbang. Solusinya apa? Maka Allah SWT akan, Allah yang boleh tolong kita. Allah yang boleh tolong kita. Sebab tu ada orang tanya, macam mana Ustaz kalau besok kalau katakan kita nak pergi ke Palestin, katakanlah ada panggilan ke Palestin, kan, orang beriman beri Al-Qasam, nyawa-nyawa ikan dah tak boleh nak kuat, katalah sampai peringkat, jadi orang semua masuk habis. Tiba-tiba kita rasa terpanggil. Mungkin contoh kita jumpa
sahabat-sahabat bincang-bincang, kita kena pergi. Kita pun doa-doa ke Allah. Allah izin malam tu jumpa pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul datang kata apa? Wahai umatku, pergi Palestin, bebaskanlah Aqsa. Maka pagi besok semua, Ustaz, semalam kami jumpa Rasulullah. Rasulullah kata apa? Pergi Palestin. Habis nak pergi macam mana? Kan? Detail ID pun kita dah kiok kan? Tak nak pergi. Nak pasport pun tak ada, nak pergi macam mana? Maka pada kita itu ulama menggambarkan, bila sampai sesaat pergi je, Allah akan buka jalan. Macam mana cara pergi? Serahkan Allah. Tapi nak serahkan Allah ni bukan serah kosong macam itu. Kita kena persiapkan diri kita. Hati kita kena bersih, hati kita kena kuat, baru layak mendapat pertolongan Allah. Tapi hati kita kotor, masih sayang kat kereta kita lebih daripada sayang kat Allah. Pagi-pagi basuh kereta, sembahyang subuh tak lagi. Ni orang yang baru beli kereta kan. Sayang kereta lebih daripada sayang Allah. Sayang anak lebih. Sebab tu ada hadis Nabi SAW, bila seorang dapat anak, maka akan dia berlaku bakhil. Dia akan menjadi bakhil. Bakhil kenapa? Dia sayang pada anak dia, sehingga menyebabkan dia tak boleh nak pergi kepada jalan Allah, tak boleh nak infak, tak boleh. Dia rasa tak cukup aja. Anak aku ni besok nak sekolah ni, banyak nak pakai duit ni, contoh kan. Padahal contohnya bakhil tu tiba-tiba ada, sebab ada nikmat Allah bagi, jadi bakhil. Ni contoh. Jadi maknanya digambarkan ulama-ulama kita, bila sampai waktu nak pergi, jangan risau nak pergi macam mana. Kita tak bergantung dengan makhluk dah masa tu. Kita bergantung pada Allah sahaja. Tak bergantung dengan apa namanya Malaysian Airlines ke, nak kena naik dapat tambang buah Air Asia ke. Nak pergi pun berkira kita kan. Kena cari tambang buah, habis tak ada duit. Nak kena berhentak. Bila nak pergi tu, ulama gambarkan, bila sampai waktu masanya tu, maka kamu akan pergi saja. Macam mana Nabi SAW dengan sahabat pergi je. Pergi tu Allah buka jalan. Allah buka jalan. Macam mana Allah buka? Itulah tajalli. Allah akan mempersaksikan kekuasaan dia kepada basirah, jiwa-jiwa, mata hati yang telah dibuka dengan hubungan yang mantap dengan Allah tadi. Tapi kita kena start dengan latihan yang ini. Dia ada lagi ni, kita bawa bincang mukadimah ni. Mukadimah kepada zikir ni dia banyak lagi, dalam lagi. Tapi kita nak ulang-ulang ni supaya kita boleh hadam, supaya kita boleh faham. Nak lawangan Dajjal ni, dia bukan kita semudah kita boleh celok sana celok sini. It's not easy. Dia boleh baca fikiran kita. Salah satu tajalli Allah, bila kita sampai peringkat sir-sir kan, rahsia dan rahsia tadi, sampai peringkat kita dibukakan Allah ainul basirah, hakul basirah, sampai peringkat kita boleh telekomunikasi dengan menggunakan telepati. Kita boleh communicate, tak payah guna telefon dah. Boleh communicate dengan sahabat kita telepati je. Itu semua tajalli. Allah mempersaksikan kehebatannya, kekuasaannya. Tetapi bukan lahir daripada kita kata biasa-biasa. Dia lahir daripada penyerahan kita, ketundukan kita, kita jaga hati kita, bersihkan hati kita, bersihkan kepahaman kita, al-aqlu wa'i, akal yang sedar, al-qalbun zaki, hati yang bersih, dan hati yang bijak, hati yang hidup al-fitrah salimah. Ini semua nak betulkan fitrah. Sebab itu kita sebut tadi, bila kita sebut la ilaha illallah, kita tembak titik hitam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kita tembak titik hitam. Maknanya ada dosa-dosa kita banyak dah, tutup dah kita punya hati tadi. Maka kita tembak, akhirnya keluar cahaya. Bila keluar cahaya tu akan melahirkan fitrah salimah. Apa fitrah salimah tadi? Dia mula, tangan kita mula boleh menjadi hamba Allah. Tangan jadi hamba Allah, mata jadi hamba Allah. Kita kembali kepada fitrah, boleh komunikasi dengan Allah. Itu semua daripada bermula dengan zikir. Tapi bukan zikir sahaja, dia mesti ke arah kita makrifat Allah, mengenal Allah. Sebab tu zikir ni berperingkat-peringkat. Tapi kita kena mulalah dengan apa yang ada ni, barulah kita boleh nak benar-benar membina satu kekuatan yang dikehendaki oleh Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi sebab itulah dalam hal ini, contoh yang kita bincangkan dalam pada hari-hari yang lepas. Hari ini kita buka kepada usrah gabungan kita buka kepada FB, sahabat-sahabat FB yang nak bersama, kita bagi peluang lah buka sama-sama. Dan kita dah bincang yang lepas tentang ukhuwah. Ukhuwah ni salah satu syarat kemenangan.
salah satu syarat kemenangan. Jadi jangan kita harap kita boleh menang tanpa ukhuwah. Itu salah satu syarat kemenangan. Sebab tu Nabi SAW dia mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Kenapa? Sebab salah satu perkara yang paling penting ialah al-ukhuwah lillah fillah. Sebab tu Allah gambarkan yang kita ni bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, bahawa sesungguhnya orang beriman tu bersaudara. Saudara ni macam kita dengan orang yang rapat dengan kita, dalam saudara yang dekat dengan kita. Siapa? Mungkin adik kita, ayah kita, mak kita, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sini kita lihat bagaimana Nabi pun menggambarkan barakah bersama dengan jamaah. Jamaah ni dia mesti lahir daripada ukhuwah. Jamaah dia bukan lahir daripada pendaftaran ahli. Pendaftaran ahli itu ROS, Register of Society. Itu ROS kan. Jadi jamaah bermula dengan ukhuwah. Ukhuwah ni lah yang jadi kekuatan. Sebab tu kita kena duduk bersama-sama, tak boleh duduk seorang-seorang. Kalau kita duduk seorang-seorang pun tak apalah, duduk jauh-jauh. Mungkin seorang ada kat Sarawak sana, sana Ulu Sarawak, bukan Sarawak, Ulu Sarawak dalam sana. Nak jumpa pun susah, nak datang ke tempat lain payah contohnya. Tetapi hati kita terikat. Sebab hakikat ukhuwah dia bermula dengan ikatan hati. Ikatan hati yang diikat oleh al-iman, iman kepada Allah, yakin kepada Allah, yang kemudian berpaksikan kepada mentauhidkan Allah, akidah. Jadi ikatan hati, keyakinan tadi yang berpaksikan, yang bertunjangkan, yang berakarkan kepada akidah tadi, maka disitulah hubungan berlaku antara seorang dengan seorang yang lain. Maka hubungan akidah inilah yang digambarkan sebagai al-ukhuwah. Mungkin kita duduk tempat lain jauh, mungkin duduk jauh, tapi walaupun jauh, tapi kita dekat dengan sahabat-sahabat kita, hati kita dekat. Seorang ada kat Kelantan, Zul Husni kat Kelantan kan, Fairuz ada kat Negeri Sembilan, jauh nak pergi kan. Paling cepat pun 5 jam, 7 jam kot paling cepat pun kan. Kalau naik kereta lah kan, jalan kaki lagi lama kan. Tapi hati, sampai peringkat hati itulah yang membina kekuatan. Sebab itulah kita sebut kat sini, antara perkara yang penting dalam ukhuwah tadi ialah kita mengukuhkan hubungan hati kita dengan sahabat kita. Hubungan hati ini dia bermula dengan, kita dah bincang lah hari Khamis kan, hari Khamis kot hari itu tu, bermula dengan iman dan sebagainya, refer balik lah kan. InsyaAllah. Ya, sebab itulah untuk kita mengukuhkan persaudaraan kita kan, bersesuaian dengan kita kata manusia ini kekuatannya pada hati tadi, maka kita kena bersihkan hati kita, kita kena bersihkan iman kita, kita kena bersihkan akidah kita, barulah kita akan dapat sahabat-sahabat yang juga bersih imannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, macam itu. Kalau kita tak nak bersihkan, mungkin mula-mula dapat sama, bolehlah bersama mula-mula, lepas tu kan pecah. Mula-mula jumpa tu kan, terutamanya masa PKP kan, sebelum PKP ke masa PKP? Masa PKP kita dapat tamrin lah, ramai datang kan, semua datang semua. Masa tu memang masing-masing merasa bersama lah, sebab nak kena serang dengan apa ni, biological weapon lah sebagainya, semua rasa kan. Lepas tu bila dah longgarkan sikit, kita rasa tak payah dah, macam tak berlaku dah. Ni saat lagi nak berlaku pula Omicron XBB, XBB, Omicron XBB lebih ganas lagi daripada COVID-19. Dikatakanlah tak tahulah ganas macam mana kan, dia nak guna juga perkataan ganas tu ni daripada KKM kemudian dia nak wajibkan arahan dia wajib. Dan kemudian Omicron XBB ni pula tak boleh, tak cukup dengan pakai ini satu, kena pakai dua. Nak tunjukkan ganas tu pakai dua tutup. Tapi yang pelik, masa makan boleh buka, makan ramai-ramai kat kantin tu buka, pakai buka. Banyak Omicron dia rehat dah masa makan tu, dia tak kejar kita. Masa makan boleh buka kan, tapi masa kerja, masa jalan apa kena pakai. Wallahu alam. Jadi kadang-kadang kita kelakar jugalah kan. Baik, jadi sebab tu ukhuwah ni mesti bermula dengan hati. So macam mana nak memulakan hati? Antaranya ialah kita hendaklah sama-sama kan, bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ahabbar rajul,
akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Jika kamu sayang, kamu iza ahabbar rajul, jika kamu sayang kepada saudara kamu itu, maka falyukhbiru annahu yuhibbu, katalah pada dia, aku sayang kat engkau. Ni kalau bahasa nafsu ni dah jadi LGBT kan. Sayang ni bukan maksud sayang ni bukan maksud sayang macam macam hubungan laki perempuan ke, hubungan laki dengan laki yang dipaham oleh nafsu. Sayang ni maknanya kita dengan dia ni sama matlamat, iaitu nak dapat redha Allah, sama jalan perjuangan nak tegakkan Islam, sama. Jadi sama-sama nak tolong menolong, itu maksud sayang. Sama-sama nak bantu membantu, takmil wal istikmal, macam itu ya. Takmil wal istikmal, lengkap melengkapi. Sayang maknanya kita nak sama-sama tolong, sama-sama ni macam itu. Sayang tak tinggal, maknanya kalau sahabat kita kena tembak, kita bersama dia, kita ambil dia, bawa dia, tak tinggal. Macam orang putih askar Amerika kata do not leave soldier behind, ada di istilah dia, jangan tinggalkan kan. Jadi kena sebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak proses, sayang tu jadi sayang LGBT lah. Jadi LGBT lain lah kan. Sebab tu kalau di barat ni kadang-kadang kan tengok laki-laki salam pun peluk kan, macam kita lah salam peluk kan, dia nampak ni macam lain lah jawapan peluk-peluk ni kan, LGBT ni kan, gay kan. Sebab tu kalau nak dakwah kepada orang yang sonsang ni, kita tak boleh pegang dan peluk, jangan. Kalau ada lah maknya pondan lah hak jenis suka laki-laki ni. Kalau laki-laki nak dakwah pada dia, walaupun dia laki-laki, boleh pegang, tak batal semayang kan? Tapi perasaan dia tu, dia rasa apa? Dia rasa saya ni seorang perempuan yang terperangkap dalam tubuh badan laki-laki. Jadi perasaan dia perempuan, keperempuanan, bahaya, jangan peluk-peluk dia, jangan. Dia akan timbul benda lain. Ni pasal dah rosak ni, arus kita rosak ni, kita tak perasan arus kita rosak. Jadi banyak definisi tu. Baik, yang pertama sekali, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kamu beritahulah bahawa saya menyayangi kamu, bukan maksud kata macam itu, tapi sebenarnya yang hakikatnya ialah dari sudut tindakan. Orang yang sayang kepada seorang, dia akan sanggup menolong, sanggup membantu, sanggup menjadikan kawan dia, sahabat dia tu orang yang lebih baik daripada sebelumnya, tolong menolong. Dia tak kira dah, Ni semua adalah sebahagian daripada jihad, dakwah dan tarbiyah. Kita jangan rasa rugi. Kita boleh korban daripada sahabat kita, korban apa sesuatu yang ada pada sahabat, tolong dia kan. Jangan rasa rugi. Semua yang kita buat pasti Allah balas, pasti. Jadi sayang ni bukan cakap je kan, saya sayang kat awak lah, baguslah sayang. Tapi dari sudut tindakan, tikam belakang. Bila kat depan, mukanya manis. Saya pernah kena banyak kali masa saya kerja dululah kan, masa kerja dulu terutamanya, depan kita berjumpa, peluk semua kan, apa khabar sebagainya. Cuma bila ada belakang, rupanya kan, pelajar-pelajar buat laporan, dia kata, ustaz ni dalam kelas dia duduk kutuk, dia cakap pasal ustaz, dia report kat kita, cakap macam mana, dia pun cakap gini. Macam itu rupanya. Depan kita baik, manis mukanya, tapi di belakang kita kan, dia tikam lah. Kenapa? Ada kepentingan, mungkin jawatan ke, mungkin politik office ke, politik pejabat ke kan. Jadi kita tak nak yang tu, sebab Allah tahu ukhuwah kita ni atas asas iman, dan Allah tahu. Jangan tengok pada fizikal semata-mata. Jadi tolong menolong ni kerja kita. Siapa yang paling banyak menolong sahabat dia, bermanfaat tadi, maka dia lah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat tu pula, dia tak akan ambil kesempatan kan. Dia ni baik ni, kita pun ambil kesempatan.
Ambil kesempatan tu, maknanya kita telah menjadikan nafsu kita sebagai dorongan persahabatan, bukan lagi iman. Itu kita bimbang. Ni kena bersih ni, kena bersih ni. Allah tolong sahabat-sahabat kita di Palestin. Sebab apa? Salah satunya ukhuwah mereka mantap sangat, sungguh mantap. Terutamanya mereka yang berjuang ni solid. Tak ada fikir nak perkena nak rendahkan, nak tikam belakang sahabat, tak ada. Kalau ada yang itu, maknanya habis ukhuwah, tak ada. Baik. Kemudian apabila berpisah, maka dia akan mengharapkan doa daripada jauh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila beliau memaklumkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa dia akan keluar daripada kawasan pergi umrah ke sebagainya, maka baginda pun mengizinkan dan baginda berpesan, la tansana ya akhi min du'aika. Janganlah kamu luka wahai saudaraku, untuk mendoakan kami. Jadi bila dengar saja ucapan Rasul SAW, membuatkan Umar rasa seronok dan berbesar hati. Nabi minta doa pada Umar. Maknanya minta doa ni sunnah. Sunnah. Jadi bila berpisah tu minta doa. Jadi sebenarnya kenapa kita sebut minta doa ni? Maknanya doa ni salah satu daripada kekuatan selain daripada kasih sayang tadi. Nombor satu, kasih sayang. Saya lupa nak sebut. Tahap yang paling minimal kasih sayang ialah berbaik sangka, berlapang. Nanti kat bawah tu ada, nanti kita akan tengok. Tahap paling minimal, berbaik sangka. Husnul Zan. Itu paling minimal. Terutamanya bila kita nak benar-benar dengan, contohlah ada masalah kan, masalah kita dengan sahabat kita, atau masalah kita suami isteri pun sama juga kan. Adalah benda yang kita berselisih. Nombor satu, jangan tengok perselisihan tu, jangan tengok kesalahan tu, husnuzan dulu. Tu nombor satu. Siapa yang memulakan dengan su'uzan, maka dia berdosa. Ini Allah gambarkan dalam surah Al-Hujurat. Su'uzan tu sebahagian daripada dosa. Jadi kita tak nak ada dosa tu. Mulakan husnuzan dulu. Ada orang cakap macam-macam pada kita kan, cakap, tuduh kita, umpat kita, fitnah kita. Baik sangka dulu, kita pergi dapatkan dia, tabayun, dapatkan dulu berita, betul ke saya dengar begini-begini, minta maaf, saya nak cakap ni, mungkin saya cakap ni akan hati terasa ke, kecil hati ke apa, saya minta maaf dulu. Tapi kenapa saya balik daripada Kuala Lumpur, kemudian saya terdengar lah ada orang cakap begini. Saya cuma nak, saya yakin tak ada, tapi ataupun ada sesuatu alasan ataupun ulasannya, apa pandangan sahabat ni. Dia pun duduk, dia kata alhamdulillah. Mula-mula bila sebut kita dah husnuzan dengan dia dulu, jangan cakap dulu aku dengar macam ni, kau ni betul ke ini, contoh kan. Sebab kita nak jaga apa, nak jaga ukhuwah tadi, sayang tu husnuzan paling rendah. Suami isteri pun sama juga kan, tak pernah balik lambat, tiba-tiba suami balik lambat kan, berhari-hari kan. Kemudian pakaiannya pula bau wangi-wanginya contohnya kan. Ini selalu busuk je balik, tiba-tiba ini bau wangi je. Ada apa ni? Dia tengok suami dia kan. Lepas tu siap menyanyi-nyanyi pula kan. Senangnya dalam hati kan. Menyanyi-nyanyi pula kan. Nyanyi lagi kan, contoh kan. Jadi dia su'uzan dulu. Husnuzan, apa pun husnuzan dulu. Husnuzan tu perintah Allah. Su'uzan tu sebahagian daripada dosa. Jadi kita dah tengok. Sebenarnya yang paling tinggi sekali al-isar. Isar ni mengutamakan sahabat. Kita utamakan sahabat lebih daripada diri kita. Ini semua kekuatan. Ini antara faktor-faktor pertolongan Allah, terutama di akhir zaman. Kemudian yang kedua, ad-doa. La tansa ya akhi min du'aika. Min du'aika. Janganlah kau lupa wahai saudaraku untuk doakan aku. Ni kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab. Jadi maknanya Nabi kata apa? Maknanya kita ni bila kata sahabat ni mesti kita doakan sahabat kita ketika mana sahabat tu tak ada di depan kita. Kalau sahabat tu ada di depan kita, dalam hadis yang lain kita berjumpa dia, bersalam dengan penuh keikhlasan tadi, salam tu pun dah menjatuhkan dosa-dosa, habis dosa, Allah habiskan dosa, Allah ampunkan dosa dengan sebab salam je dengan sahabat kita. Tu belum doa lagi, doa secara jama'i lagi. Kemudian doa yang utama,
daripada hadis ini gambarkan bila kamu dah pergi ke sana, jangan lupa doakan saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Doa kita pada sahabat tu, ini kekuatan. Sebab tu di akhir zaman apabila kita dikepung dengan berbagai-bagai kepungan, maka hendaklah kita mematikan pentingnya sahabat tadi. Sebab tu kalau sampai waktu mungkin ada di kalangan siapa-siapa yang terpilih nak pergi ke Palestin, nak pergi ke sana, maka yang tinggal mesti doakan. Sebab tu kalau seorang suami pergi keluar, sama dia pergi kerja ke, ataupun dia pergi berjuang ke, berdakwah ke, ataupun apa saja amalan yang lakukan, isteri di rumah jangan duduk saja, doa. Hadiahkan surah Al-Ikhlas pada suami, bacalah banyak-banyak sambil tu hadiahkan. Ya Allah, Engkau berkatilah perjalanan suami aku, perjalanan sahabat aku. Tengok sahabat nak berpisah ni, bila berpisah tu doa, tanda kita ada kekuatan ukhuwah, kita doakan pada sahabat. Kalau kita tak mendoakan pada sahabat, kita masih tak kuat lagi, ukhuwah kita masih lagi macam BFF lagi. Orang putih punya BFF, best friend forever, betul? Jadi best friend forever dalam Islam, berpisah aja didoakan dah. Boleh tak kita jadikan amalan? Boleh dah? Sahabat-sahabat Ansar, kita pisah sahabat je, dalam perjalanan pisah tu kita doakan dah. Doakan. Contohlah kita sahabat dah buat gotong royong ni kan. Daripada Negeri Sembilan ada, daripada mana-mana ada kan. Nak keluar daripada pagar tu dah doa dah. Ya Allah, sahabat-sahabat yang aku sayang, yang aku tinggalkan sekian. Ya Allah, mazalan sikit perut tadi, ya Allah sembuhkanlah sakit perut dia. Banyak sangat minum air jagung kan. Air jagung sedap, krim kan, sampai 6 gelas kan. Agaknya lah contoh je, dia bukan betul kan. Ataupun kan ada sahabat kita yang pisah je doa dulu, tanda kita jaga ukhuwah. Ini adab ukhuwah ni. Jadi yang ini akan ada kekuatan ni. Besok bila kita mungkin bila kita dah tak boleh jumpa dah, mungkin PKP ke, mungkin masing-masing dah tersekat dengan apa-apa keadaan, nak pergi pun tak ada kekuatan nak pergi, mungkin duit tak cukup ke, mungkin kereta kita rosak ke, tak boleh nak jumpa dah kan. Tetapi doa masih ada lagi, doa masih ada. Jadi kita nak kena jaga kan. Antara perkara yang membina kekuatan ialah doa. Dan doa ni doa mustajab. Doa seorang sahabat kepada sahabat dia, dalam keadaan sahabat dia tak tahu dia berdoa untuk dia, doa tu mustajab. Lepas tu rugilah kita doa kat dia je, dia belum tahu doa kita kan. Tak, bila kita berdoa untuk sahabat kita, Allah akan datangkan 50 malaikat yang akan doakan untuk kita sebagaimana kita doakan untuk sahabat tadi. Maknanya apa yang kita doakan pada sahabat, dapat kat kita balik. Dapat kat kita balik. Kalaulah doa kita tu dikatakan sebagai mustajab, agaknya doa malaikat mustajab tak? InsyaAllah malaikat tak ada dosa. InsyaAllah mustajab. Lebih daripada kita lah yang banyak dosa ni kan, contohnya. Jadi sebab tu antara perkara yang kita nak rasa, nak membina kekuatan ukhuwah yang betul-betul boleh berhadapan dengan, sebutlah apa pun mihnah, apa pun tribulasi, ujian, fitnah, apa pun sahabat. Sebab tu jangan apa? Jangan lekehkan sahabat. Ada sahabat saya tengok dalam grup-grup kan, kata, oh saya tak boleh datang lah, sekian kan. Lepas tu ada dia respon, oh tak apa, tak datang tak apa, gini kan. Patutnya kita doakan dia supaya dia boleh datang. Dia nak datang tak boleh datang, kita pun kata tak apalah, gini. Kau tak datang pun tak apa, sama je kan. Lagilah sakit hati dia kan. Minta maaf lah kalau orang Melaka ni, dia kadang-kadang dia kasar sikit kan. Orang Melaka lah, dah biasa. Jadi kita doakan dia. Ya Allah, tak payahlah tulis kat situ, aku doakan kau datang. Tak payah tulis pun tak apa, kita doa kat situ, doa terus. Doa tu mustajab. Ya Allah, sahabat aku nak pergi tapi tak boleh pergi, ya Allah, mungkin dia ada masalah lah, masalah apa-apalah, tak kira sakit ke apa ke. Ya Allah, berilah dia kekuatan nak pergi. Kurang-kurang doa tu dah patah balik ke kita, dan pahala ukhuwah tu dah dapat. Dan pahala ukhuwah ni lah barakah. Pahala ni, barakah ni, hari ni orang tak tengok barakah ni kan.
Okey. Jadi yang kedua, Nabi tunjuk pada kita kekuatan ukhuwah ialah ad-doa. Setelah sayang, setelah kita sayang. Orang tak sayang dia takkan doa. Takkan doa kan. Ingat tak lagi sahabat-sahabat kita yang dulu kerja kat sini? Sama-sama kita. Ingat tak? Fahmi, siapa lagi? Kan yang sekarang ni dah kerja lain lah kan. Ada sahabat kita. Ada kita doakan untuk dia tak? Kita kena doakan untuk semua sahabat yang kita kenal. Ada seorang sahabat ni kan, dia ada satu buku kecil macam buku 35 tu kan. Dia tulis semua nama sahabat-sahabat dia yang terutama sahabat yang hafal lah. Satu hari minima 300 orang sahabat dia doakan satu hari. Dia dapat pahala ni. Bayangkan kalau 300 kali 50 berapa? 300 kali 5 kan 1,500, betul? Maknanya 15,000 malaikat doakan dia. Maknanya 15,000 kali kan. Satu doa 50 malaikat Allah bagi. 50 bukan seorang. Kan? Maknanya apa? Maknanya dia punya hidup dia barakah sebab doa. Doa je. Kan? Kita rasa sedih sebab apa? Masalah. Apa masalah? Kewangan. Apa masalah? Kesihatan. Kemudian kita teringat sahabat kita pun sakit juga. Sahabat kita pun ada masalah juga. Sahabat tempat lain ni, kita pun doa kat dia. Ya Allah, aku tahu sahabat aku sakit, ya Allah. Kita pun sakit juga. Kau sihatkanlah dia, ya Allah. Doa. Seorang, 2 orang, 3 orang kan. Sebut nama. Sebab tu salah satu daripada perkara yang akan memberi bekalan sebab bekalan sahabat di akhir zaman ni ialah an-rabitah. Al-rabitah. Rabitah ni apa? Hubungan hati di antara kita dengan sahabat kita. Jadi rabitah ni lah bekalan dalam persahabatan. Jadi dalam persahabatan ni bekalan kita, terutamanya dalam berhadapan dengan fitnah akhir zaman, ialah rabitah, hubungan hati kita dengan sahabat. Kita boleh kenal dia, kita membayangkan wajah dia, dan kemudian kita doakan untuk dia kan. Maka itu rabitah. Jadi kita dengar ini bekalan, ini bekalan. Yang lain tak ada ni. Kalau tentera-tentera kafir tak ada, tentera-tentera Israel lagi tak ada. Kalau boleh dia tolak kawan dia ke depan supaya kawan dia kena tembak, dia tak kena tembak. Kalau mukmin ni dia sanggup ke depan, biar dia dulu. Baik. Jadi sebab tu pada hari ni satu perkara yang menyentuh hati bila ada beberapa orang kita kata orang-orang kita lah, saudara-saudara kita ni yang nak pergi ke Palestin. Nak pergi Palestin. Kemudian dia kata, kami nak pergi, kami tak nak balik dah. Kami nak pergi, kalau ada balik ni bonus lah. Memang nak pergi sungguh-sungguh. Ada jalan tak? Ada jalan tak? Jalan ada lah kan. Nanti Allah akan buka ada jalannya. Tapi dah sebut kat sini kan, hati tu nak tolong Palestin tu. Bayangkan kita doa untuk Palestin, bukan doa untuk Palestin sebab dia saudara je, tak. Doa Palestin sebab sama-sama dalam perjuangan. Lain. Macam kita doakan mak ayah kita, macam kita doakan anak kita sakit, macam kita doakan mak ayah kita sakit, orang yang rapat dengan kita. Jadi doa Palestin itu bersama hati kita, minta ke Allah. Itulah kekuatan. Sebab tu dia hantar apa mesej sebagainya. Kami harapkan doa antum semua, bukan doa sambil lalai-lalai, doa nyanyi-nyanyi kan. Doa betul-betul sepenuh hati. Doa ni senjata. Doa silahul mukmin. Doa ni senjata. Senjata. Jadi sebab tu doa untuk sahabat ni mustajab. Lebih mustajab daripada doa yang lain-lain mustajab tadi. Kita doa musafir mustajab. Kita doa masa kita berpuasa mustajab. Doa di depan multazam mustajab. Doa di Kaabah tu mustajab. Tapi doa yang paling mustajab yang dihuraikan oleh para ulama ialah doa kita pada sahabat. Kerana doa pada sahabat tu bukan kita doa untuk diri kita, doa untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak manfaat daripada orang lain.
Jadi doa yang paling mustajab tu doa sahabat. Sebab tu, dan jangan lokek sebab doa tu patah balik ke kita. InsyaAllah kan, Allah ni kan maha kaya kan, ya ghani ya mughni kan. Baik, kemudian seterusnya kan, hendaklah kita sentiasa memaniskan wajah kita bila berjumpa. Bila jumpa kita maniskan wajah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufin syainan walau an talqa akhaka biwajhi talq. Jangan kamu pandang jangan kamu memandang kecil perbuatan yang baik walaupun sekadar bermuka manis bila bertemu dengan sahabat. Jangan pandang kecil benda yang baik, sebab muka manis tu besar juga. Maknanya bila kita bertemu dengan sahabat, seboleh-bolehnya kita buatlah sesuatu yang disukai oleh dia, supaya membina kekuatan ukhuwah tadi. Jangan kita tahu contohnya dia tak suka disebut, dipanggil dengan panggilan jahiliah. Jangan kita panggil dengan panggilan yang dia tak suka kan. Apa panggilan tak suka? Gelaran-gelaran lah kan, gelaran-gelaran. Kita pergi jumpa dia, cakap macam-macam walaupun dia senyum-senyum, ketawa-ketawa, gurau-gurau, tapi hati dia terasa juga kan? Jadi Nabi kata jangan pandang kecil perbuatan yang baik walaupun dengan bermuka manis. Bermuka manis sekadar bermuka manis, senyum ke kan. Jadi maknanya Nabi suruh apa? Kita jaga persahabatan tu. Bila bersahabat ni jangan cari gaduh lah. Apa lagi nak bergaduh dengan dia? Lagilah. Jangan cari gaduh dengan dia. Jangan kita cek pesan. Kalau kita ada berbeza pandangan pun, jangan sampai luka hati dia tu. Saya nak Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bila dia berdebat dengan sahabat dia, berdebat nak beza pandangan ni, akhirnya dia tinggi suara. Saya nak Abu Bakar kata, kamu benar, aku salah. Kenapa? Ya Abu Bakar, Amirul Mukminin, kerana aku tinggi suara daripada engkau. Tinggi suara pun sahabat Nabi dah sensitif. Kita bukan tinggi lagi kan, lepuk kan. Boleh lepuk, kita lepuk dia boleh jatuhkan dia. Wallahu alam. Jadi Nabi kata jangan pandang kecil segala perkara yang boleh menggembirakan sahabat, walaupun dengan muka manis. Kita tak boleh tolong dia, kita tahu tak ada duit, kita pun tak ada duit juga kita tahu dia sakit, kita tak boleh nak bantu, nak rawat dia kita pun tak ada kemahiran dan sebagainya. Sekurang-kurang kita senyum kat dia, kita tepuk dia, kita pujuk dia kan, sekurang-kurang bagi dia rasa seronok lah. Ini bukan maknanya kita meraihkan sahabat ni salah satu perkara yang penting. Ini yang nombor 3. Yang nombor 4 kan, segera menghulurkan tangan apabila berjabat. Bila nak salam tu kita hulur tangan sebaik mungkin lah. Kalau tak boleh tu mungkin jauh ke apa, lambai lah kan. Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Hadis Imam Daud kan. Apa kata Nabi sallam? Ma min muslimain, tidaklah dua orang muslim kan, yang mana mereka bertemu, yaltaqiyan, bertemu mereka itu, dan kemudian mereka berjabat tangan, salam, jabat tangan, nescaya illa, melainkan Allah akan mengampunkan kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Jadi salamkan sahabat tu pun Allah ampunkan dosa. Bayangkan, salam, belum lagi kita doakan, belum lagi kita tolong dia kan, salam pun dah dapat keampunan Allah. Jadi besar sahabat ni. Sahabat ni bukan kata sahabat ni sekadar sahabat dunia akhirat gitu-gitu je, tak. Kita bersahabat dengan dia tu kan, kita berinteraksi dengan dia tu, Nabi kata salam pun dah boleh Allah ampunkan dosa. Apalagi sama-sama tolong-menolong, berjuang, temankan dia kan. Contohnya nak pergi satu tempat, kita temankan dia, bantu dia, lagilah Allah ampunkan dosa dia. Bukan saja ampunkan dosa, mungkin barakahnya Allah bagi pula benda lain yang kita tak nampak lah. Allah tak bagi duit sebab duit ni hina kan. Satu dunia ni kan lebih hina daripada sebelah kepak nyamuk kan. Baik, jadi Allah gambarkan begitu. Yang kelima, ziarah, kerap ziarah.
Yang kelima ziarah. Ziarah. Datang sini. Kita ingat ziarah tu rugi kan. Rugi duit kita, rugi masa kita, penat. Dah lah penat, ziarah lagi kan. Rupanya masa saya belajar dulu, ada satu tajuk dibuat oleh Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah, kan, as-sabat ala tariqud dakwah. Kan, orang yang boleh tetap istiqamah di atas jalan dakwah, kan, tajuk tu dibagi ziarah. Jadi bila saya sebut macam ni kan, dekat sahabat-sahabat kita kat Malaysia kan, susah lah. Satu, kita pun sibuk. Saya pun jadual memang penuh kan. Weekend nak kena pergi orang kahwin ni lah, orang kahwin sana, anak-anak pula lah sebagainya. Tak sempat nak ziarah sahabat. Itu alasan. Okey, saya nak tanya, kalau kita nak buat sesuatu yang besar kan, tapi Allah izin tak sempat, Allah izin tak boleh buat, kita buat apa? Kita tahu benda tu besar tapi tak boleh nak buat, kita buat apa? Ini bukan soal nak dapat jawapan betul tak betul lah, bagi pandangan. Orang dari Zoom kan, kita tahu benda tu besar, nak pergi tak boleh, kita buat apa? Tawakal ke? Tawakal ni maknanya kita bergantung pada Allah. Okey, lagi apa lagi? Taubat. Taubat dosa kita kan. Bila kita nak buat sesuatu tak boleh buat kan, nombor satu, kita tahu yang boleh buat tu hanya Allah sahaja. Kita ni tak ada buat apa-apa pun. Kita tak ada kuasa nak gerakkan, nak angkat satu benda pun tak boleh melainkan Allah izin. Maknanya Allah tak izin lah tu, kita tak boleh buat tu. Maka minta izin ke Allah. Contohnya kita nak buat, tak boleh sesuatu, benda tu kena buat, penting, tapi tak boleh. Contohnya apa? Nak istiqamah dengan zikrullah, susah nak buat. Nak istiqamah dengan maksurat nak istiqamah, senang lah? Susah kan. Sebab sebenarnya kalau kita tak boleh buat maksurat kan, tak istiqamah maksurat, macam mana kita nak bagi amalan-amalan yang lebih lagi, lagi besar lagi, lagi lain lagi? Tak boleh bagi. Kalau bagi tak boleh buat. Tak boleh buat. Kita kena buat dulu. Sebab tu zikir-zikir bagi kecil pun tak apa, buat. Baik. Jadi nombor satu, kena minta ke Allah. Kita terasa nak ziarah sahabat, terasa hati nak ziarah. Mungkin Allah nak suruh kita ziarah dia, tapi tak boleh. Ya Allah, aku teringat sahabat aku, tapi aku tak boleh nak ziarah kan. Macam-macam ni ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, izinkan aku. Minta kat dia. Kemudian kita fikir cara nak buat kan. Kalau dah tak boleh juga, ya Allah tak izin, tak apalah, tapi kita minta kat Allah. Kemudian jangan rasa kita yang buat. Masa naik kapal kan, orang kata naik kapal kan, Mavi Mamara tu kapal kematian, dia panggil kapal kematian, orang kemudian luar. Ini kapal kematian kata. Kamu ni bodoh, naik kapal kematian kata. Silap-silap kamu mati atas kapal. Betul lah, lebih kurang lah perkataan dia. Jadi kita apa? Sebenarnya mati semua Allah punya, bukan kita punya nyawa ni kan. Kalau Allah nak bagi mati, bukan atas kapal pun mati juga kan. Mati kat jalan raya ke apa ke kan. Jadi yang kita tahu, kita hamba tadi, kita minta ke Allah. Allah izin, alhamdulillah. Tapi minta ni jangan minta doa itu tak. Dengan hati kita minta ke Allah ni. Maknanya kita minta tu, kita sedang tunduk, rendah diri, menyerah, yakin, minta ke Allah. Minta dengan hati kita kan? Jangan minta dengan mulut, minta dengan hati. Macam kita nak interaksi dengan Allah ni, hati kita yakin ke Allah. Allah pasti terima doa kita. Kemudian Allah pasti memberikan yang lebih baik. Itu Allah Maha Kaya. Kemudian kita minta dengan rendah diri sebagai hamba. Tak ada apa-apa, kita kosong, tak ada apa kita ni, tenaga pun tak ada kalau Allah tak bagi. Minta ke Allah, semua minta ke Allah. Minta ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati kita kan minta. Kalau Allah tak bagi hak kita minta, Allah bagi yang lebih baik. Baik, jadi sebab tu kita lihat sini kena ziarah. Nabi SAW telah meriwayatkan satu hadis. Saya bacakan maknanya lah. Orang yang berkasih sayang kerana Allah, orang yang saling ziarah kerana Allah, orang yang saling membelanja kerana Allah, kerana aku, kerana Allah. Jadi Allah kata apa? Ni hadis kursi Allah kata apa? Orang yang berkasih sayang kerana aku, kerana Allah. Orang yang menziarah kerana aku, kerana Allah.
Dan orang yang saling berbelanja, belanja kan. Asyik kita aja pau kita ni kawan kan, sahabat kita, sekali-sekali kita belanja lah pula kan. Macam itu. Orang yang berbelanja, membelanja kerana aku. Orang yang saling berhubungan kerana aku, saling bersahabat kerana aku, kerana Allah, mereka berhak mendapat kasih sayang aku, maka Allah akan sayang dia. Jadi rupa-rupanya kita ziarah sahabat tu kan, ziarah sahabat termasuk dalam orang yang akan dapat kasih sayang Allah. Muhibbin, golongan yang Allah kasih, kekasih Allah. Jadi kita ingat, kita ziarah sahabat kita datang jauh nak pergi Melaka, daripada Kelantan, daripada Kedah, daripada Perlis, jauh nak datang. Kita ingat kan, habis kita punya perbelanjaan kita, habis kita punya masa kita. Rupanya kita dapat kasih sayang Allah. Mana lagi penting, duit yang kita belanja tu, yang habis tu, ataupun masa kita yang habis tu, dengan ziarah tadi, dengan kasih sayang Allah, mana lagi penting? Tak ada yang lebih hebat daripada kasih sayang Allah. Allah akan bagi kasih sayang dia. Jadi tak ada rugi pun, takkan ada rugi ziarah kan. Jadi ini Allah masukkan ziarah ni sebagai salah satu daripada jalan untuk berkasih sayang kerana Allah. Orang yang belanja sahabat dia pun sama juga. Yang belanja sahabat dia, yang ni, yang mendahului kan, pun Allah sayang juga. Jangan kita ingat, oh rugilah aku belanja dia kan, aku belanja dia, dia aku siap-siap aku yang kena bayar kan. Ada orang pula siap aku je masak kan? Walaupun masak tak sebut kat sini kan, tapi masak ni membina hubungan. Siap-siap aku je masak, siap aku je masak kan. Sebenarnya orang yang masak, orang yang belanja, belasak sama dengan belanja lah. Orang belanja, orang yang ziarah, sebab itu Allah akan sayang kepada dia. Allah bagi kasih sayang dia. Kita akan dapat nampak tu perbezaan tu, kasih sayang Allah. Mungkin dulu kita miskin, tiba-tiba kita ada lah sedikit, boleh tampung-tampung. Dulu kita tak sihat, Allah bagi kesihatan kita. Rupanya kerana kita tolong sahabat kita, kita belanja sahabat kita, kita ziarah sahabat kita. Bila ziarah ni Allah bagi sesuatu. Anak asyik sakit aja, menangis setiap malam, malah kita jarah, tanda Allah sayang kat kita. Allah sembuhkan anak tadi. Jumpa bagai-bagai doktor, jumpa tabib, semua jumpa belaka, tak boleh nak sembuh-sembuh. Rupanya dengan ziarah tu Allah bagi sembuh. Dengan tolong sahabat kita, Allah bagi sembuh. Ini kasih sayang Allah. Ini kekuatan ni, kekuatan yang dah hilang dalam masyarakat hari ni. Semua buat kerja mesti ada kepentingan. Tadi ada jumpa seorang profesional kan, dia ni ketua, bekas ketua bekas pengarah JKR. Dia kata tak sama masa zaman kami, dah tua lah, dekat 70-an. Dulu zaman kami, dulu kerja ni, dia kata kalau ketua suruh buat ni, terus buat. Sekarang ni kalau ketua suruh buat, dia kata tengok, ni bidang kerja saya ke? Tak nak buat. Ni bukan tugas saya, ni bukan kerja saya, ni kerja orang lain, ni tak nak buat. Tak sama. Sebab apa? Materialistik. Kita tengok kepada material, kita tengok pada benda yang dunia yang kita dapat, barulah rupanya yang Allah nak bagi ni bukan dunia, Allah nak bagi kasih sayang dia. Jadi maknanya sahabat ni sebenarnya satu kekuatan. Bila Allah sayang pada seseorang tu, maka apa lagi yang akan dibawa oleh musuh yang Allah akan bagi tadi. Allah sayang dia kan. Kemudian yang seterusnya, yang keenam yang keenam, mengajukan ucap selamat, tahniah, menyukakan hatinya dalam kesempatan hari-hari tertentu. Contoh dia dapat anak, bagi tahniah kan, dia dapat satu baik kan, tahniah. Mungkin dia dapat isteri, dapat suami, bagi tahniah kan. Jangan dengki pula, dia pula kahwin, aku lagi handsome, dia yang dapat contohnya. Kita dengki kat dia, ini tak ada kaitan mana-mana tak ada, sini tak ada, sini semua okey. Dapat anak, dapat kebaikan, kita puji dia Alhamdulillah Allah bagi, tahniah, kita ucapkan tahniah kat dia supaya apa? Supaya hati dia seronok, gembira bersama dengan nikmat yang Allah bagi. Dia teringat bila Allah balik kan. Semoga Allah memberkati anda dengan kelahiran anak ini. Ini contohnya doa yang telah diriwayatkan Husain Sayyidina Ali. Dia kata apa? Semoga Allah memberkati anda, kamu dengan kelahiran anak ini. Semoga kamu bersyukur terhadap kurniaan Allah. Mudah-mudahan kamu dikurniakan kebaikan yang lebih banyak lagi. Doakan sahabat kita. Jadi maknanya dalam persahabatan ni, dia akan membina satu suasana yang ceria, yang tenang, yang gembira. Jadi kalau kita bersahabat dengan sahabat-sahabat kita nak berjuang ni,
Dah lah tengok musuh, jumpa musuh dengan serangan macam-macam, kita dah bimbang, takut ke apa sebagainya, ada rasa resah-resah kan. Jumpa sahabat lagi serabut kita kan. Jadi kita jumpa sahabat, tengok sahabat serabut kita, something wrong dengan persahabatan tu kan, something wrong. Jadi seorang sahabat, bila wajah dia dilihat oleh sahabat dia, dia rasa ada satu kegembiraan, ada satu cahaya, maka dia pun kan akan bersama-sama sahabat kan, sehidup semati kan. Contohnya ketika pulang daripada medan jihad, alhamdulillahilladzi nasarak wa azzaka wa akramak kan. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kamu kejayaan, kehebatan dan kemuliaan. Jadi bawa balik daripada perang, Nabi ajar baca doa ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kamu kemenangan, memberikan kepada kamu kehebatan dan kemuliaan. Ini doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan sebagainya daripada Sayyidatina Aisyah. Jadi maknanya contohnya kan, bila balik kerja kan, letih, kawan tu letih kan, cabut rumput lah, racun lah, apalah kan, buat dan tengok letih. Hari tu agaknya di puasa letih kan. Kita berjumpa dia, alhamdulillah hari ni dapat ni, mudah-mudahan kan, barakah daripada buat-buat semua ni, Allah bagi Jannatul Firdaus. Seronoklah dia kan, seronoklah dia. Letih balik daripada berjihad. Pergi kebun ni berjihad ke tak? Jihad, sebagian berjihad. Agak-agak gotong royong ni jihad tak jihad dia? Oh, jihad semua. Betul. Kita ingat Muhammad Qassam ni yang ada depan ni kan, tengah depan dengan ni kan, dia Allah pilih duduk di frontliner kan. Kita ingat dia terus duduk situ ke? Tak. Semua bermula dengan ni lah, ukhuwah, dengan zikir, dengan baca Quran, sama-sama buat kerja, sama-sama tolong menolong. Ukhuwah tu, bila ukhuwah tu bertambah herat, bertambah kuat, Allah bagi mereka lagi rahmat, lagi nikmat, sampai sekarang ni frontliner, barisan depan, berdepan dengan musuh paling jahat sekali. Mereka frontliner tu Allah pilih, kita Allah tak pilih lagi kan. Jadi dia bermula macam mana? Bermula dengan apa yang kita sebut tadi, bersahabat, berukhuwah, jumpa salam, mendoa satu sama lain. Jadi baru dia boleh layak untuk ke depan, baru layak untuk menjadi orang yang berjuang, dan insya-Allah mengalahkan tentera Dajjal kan, Taifah Zahirin yang diberikan kemenangan. Pulang daripada haji, balik tengok sahabat kita balik haji ke, balik umrah ke, takabballah nusukaka wa azama ajrak wa akhlafa nafaqatak. Semoga Allah terima ibadah kamu. Balik sahabat kita balik, kita pergi hantar dia jemput dekat KLIA, jemput kan, semoga Allah terima ibadah kamu, semoga Allah ampunkan dosa kamu, semoga Allah menggantikan semua harta-harta yang telah kamu belanjakan. Sebut pasal tu Pak Jakoni ni tak ada. Pak Jakoni dia tahu, tak tahu. Dia tak tahu. Penat. Tak apa. Jadi maknanya doa, tolong doakan. Yang ketujuh, bagi hadiah. Bila ada kesempatan bagi hadiah. Tahadau, tahabbu. Hendaklah kamu saling bertukar-tukar hadiah, kelak kamu akan menjadi lebih berkasih sayang. Jadi banyak lagi lah kalau kita nak sebut benda-benda yang ada ni, lebih banyak lagi. Ini satu hadis Nabi yang panjang kata Rasul SAW berkenaan menyempurnakan hak ukhuwah. Tiap orang mukmin telah diwajibkan Allah mendapat 7 hak. Jadi Allah wajibkan 7 perkara dalam ukhuwah. Ini nak membina kekuatan ni, nak membina solusi ni. Iaitu yang pertama, memandangnya dengan penuh penghargaan. Pandang sahabat dengan pandang penghargaan, jangan dengan penghinaan. Itu lawan dia lah. Tengok sahabat pun dengan wajah yang sahabat tengok kita tu sonok lah, itu kan. Kemudian menyimpan perasaan mesra dalam hati. Dalam hati nak sentiasa mesra dengan sahabat. Tak nak kita kasar-kasar, tak nak kita sakit-sakitkan hati dia. Yang ketiga, ini semua hak yang Allah wajibkan. Yang ketiga, menghulurkan simpati. Menghulurkan simpati dengan harta sendiri. Kita ada perkara-perkara kita bagi, harta kita bagi, hadiahkan dia, bagi kat dia. Kita simpati, mungkin dia ada masalah ke apa, kita bagi kan. Kemudian mengharamkan perbuatan mengumpat. Mengumpat kita haramkan.
Jangan mengumpat dengan sahabat-sahabat ni. Kecuali kalau ada benda yang hak lah, tuan-tuan mungkin nak cerita, nak beri penjelasan ke apa macam tu kan, nak cerita untuk kita dapat penyelesaian yang terbaik kan. Tapi perbuatan mengumpat haram. Mengumpat ni apa? Apa maksud mengumpat? Kita mencerita yang buruk sahaja, mencerita yang buruk dan baik sahaja, kau macam mana? Apa maksud mengumpat? Kita cerita yang buruk memang confirm tak boleh lah kan. Kalau cerita baik boleh tak? Biasa buruk je. Menceritakan benda baik yang dia tak suka. Kita cerita benda baik kat dia tapi dia tak suka, kita cerita benda tu pun ngumpat juga. Itu termasuk juga. Jadi cerita yang buruk memang confirm ngumpat lah. Cerita baik pun, tapi kalau dia tahu dia tak suka, kita tahu rahsia dia, kita tahu sesuatu yang dia buat yang dia tak suka orang tahu, tiba-tiba kita cerita kat orang, itu pun ngumpat juga. Kita jangan kita, banyak Allah suruh kita haramkan mengumpat ni, haram. Mengumpat ni haram. Kemudian menziarahi ketika sakit. Kalau sakit kita ziarah dia. Kemudian bila dia meninggal dunia kita iringi jenazahnya. Meninggal dunia kita iringi jenazah dia. Ni hak ni. Yang ketujuh, tidak menyebut tentangnya kecuali yang baik sahaja selepas dia meninggal dunia. Yang ketujuh, kalau dia meninggal dunia, jangan sebut keburukan dia. Jangan sebut keburukan dia. Jadi masa mati pun tak boleh sebut keburukan, apa lagi masa hidup. Masa hidup lagi lah, besar dosa tu sebenarnya kan. Jadi ini antara perkara lah. Ya, sebab itulah asas kekuatan ukhuwah ialah berbaik sangka. Okey, apakah amalan yang paling mudah nak masuk syurga? Amalan yang paling mudah nak masuk syurga, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 24. Saya bacakan mana lah pasal kita masa. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu bersumpah tidak mahu memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang miskin serta orang yang berhijrah pada jalan Allah. Jadi janganlah orang-orang yang berharta, yang kita ada harta, yang ada kelapangan hidup, bersumpah tak nak bantu sahabat kita. Antara sahabat kita tu ialah kaum kerabat, orang-orang miskin dan orang yang berhijrah. Jadi kita tengok dia, aku tak nak tolong dia, jangan bersumpah. Allah kata jangan sumpah. Ini ayat Quran surah An-Nur. Dan sebaliknya, hendaklah mereka memaafkan. Kalau adalah satu yang tak elok menyebabkan dia tak nak bantu tadi, maafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Lupakan kesalahan. And forgive and forget. Jadi Allah tak suruh forgive je, Allah suruh forget. Lupakan. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Jadi Allah nak ampunkan dosa kita ni bila kita forgive dan forget. Jangan forgive aja. Ini terutama untuk wanita lah. Wanita, I can forgive but I cannot forget. Sebab wanita ni dia special kan? Dia emosi dia tinggi sikit, special. Jadi dia boleh ulang kesalahan orang tu 20 tahun yang lepas. Terutamanya pada suami. Jangan. Pada suami jangan. Kita tolong suami kita kan, tiba-tiba dia ungkit. Suami kita kan tak tolong angkat baju kat luar je, baju tu dah jemur, tiba-tiba hujan. Sebelum hujan tu dia, abang tolong angkat baju ni, tiba-tiba kan hujan. Suami tu pula terlelap ke apa ke agaknya, dia punya marah kat suaminya. 20 tahun punya kesalahan dia ungkit semua kan. Saya dah buat ni abang ni semua dia kata 20 tahun 10 tahun sampai semalam punya dia boleh susun hidup kan. Allah kata jangan. Mahukah kamu diampunkan oleh Allah? Forgive and forget. Jadi kalau sahabat nampak bagaimana indahnya Islam ni, dia nak memelihara kekuatan sampai peringkat Allah suruh, maknanya tak rugi. Forgive and forget ni tak rugi, Allah akan ganti dengan lebih baik lagi. Apa dia? Keampunan Allah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan ni. Ada satu hadis Nabi SAW, tapi hadis ni saya dapat daripada satu kuliah ni, dia tak ada perawi. Nanti kita tengok. Wal afu la yazidu abdan illa izza fa'fu yu'izzakumullah. Bermula memaafkan itu tidak menambah kecuali kemuliaan.
Jadi bila kita memaafkan orang, sebenarnya kita menaikkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maafkanlah, nescaya Allah akan memuliakan kamu. Jadi maaf ni sifat mulia. Kita takkan boleh memaksa siapa pun untuk maafkan kita, dan dia tidaklah wajib memaafkan tu, tetapi dipuji, dianjurkan dan sangat digalakkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iza waqafal ibadu nada munadin liyakum man ajruhu 'ala Allah fayadkhulul jannah. Maka apabila manusia sedang berhenti di padang mahsyar, di padang mahsyar nanti akan manusia berhenti di padang mahsyar untuk dihisap, dihitung oleh malaikat. Maka malaikat akan berseru, siapakah ataupun bangkitlah orang-orang yang ada pahala ke atas Allah, yang ada pahala ke atas Allah, dan masuklah ke dalam syurganya. Jadi ada malaikat yang suruh, siapa yang ada pahala ke atas Allah, maksudnya Allah macam seolah-olahnya Allah berhutang dengan dia lah, ada pahala ke atas Allah, begitulah qila wa manil ladzi lahu ajrun. Sahabat tanya, siapa orang yang ada pahala atas Allah itu? Maka Nabi kata, qala al-afuna 'anin nas, iaitu orang yang memaafkan manusia. Jadi maka bangkitlah sekian ribu orang masuk syurga tanpa hisap. Jadi digambarkan bagaimana sampai peringkat masuk syurga tanpa hisap lah. Begitu. Maknanya pentingnya memaafkan. Jadi dengan sahabat ni kita kena maafkan lah. Bila bersahabat ni mesti ada kelemahan, banyak kelemahan. Jadi kalau kita tengok kelemahannya sampai habis, sampai bila-bila pun tak habis. Maka kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, melupakan kesalahan orang lain adalah sifat orang yang mulia, kerana manusia tidak ada yang terlepas daripada dosa dan kesalahan. Apabila seorang sentiasa memerhatikan setiap kesalahan orang lain, dia akan letih. Orang lain pun letih juga. Jadi kalau kita tengok kesalahan orang lain dengan letih, memang banyak salah. Kalau nak kira salah seorang tu, tak terkira lah, banyak. Tak kira, kita letih je. Orang yang berakal dan cerdas adalah orang yang tidak menghitung kesalahan saudaranya, tetangganya, temannya. Jadi orang cerdik ni, orang tak kira kesalahan orang, sebab memang banyak kesalahan orang. Jadi ini antara apa yang dikatakan ini Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Tanzibul Kamal. Jadi sebab itu nak sebut kat sini bagaimana kita kena sama-sama cuba memelihara ukhuwah. Jadi kalau ukhuwah ni kekuatan. Jadi bekalan dia apa? Apa bekalan dia bersahabat tadi? Hubungan hati, ta'alluq qalbi, hubungan hati dengan hati sahabat tadi, itulah bekalan. Itulah hakikat bekalan. Jadi nak berhadapan dengan Dajjal ni, hubungan hati itulah yang akan membina kekuatan. Jadi sebab tu hari ini kita tengok balik insya-Allah. Baik, kita tutup, kita buka. Ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa perkara yang nak dibincangkan tentang tajuk kita ni? Soalan dari Zoom. Soalan daripada Zoom. Ada mana? Ada soalan daripada Zoom Nur mempengaruhi akhlak. Nur mempengaruhi akhlak. Maksud nur mempengaruhi akhlak. Baik. Apabila nur itu telah bersinar dalam hati kita, nanti kita akan bincang ni, bila kita bincang tajuk zikir, kita sambung tajuk zikir nanti. Zikir ni dia ada zikir peringkat su'arul basirah, ainul basirah, haqqul basirah. Tu maknanya nur makin keluar. Bila nur tu makin keluar daripada hati kita tadi, roh tadi, maka dia akan pergi kepada fitrah. Jadi nur tu akan mensucikan, membersihkan, membina kekuatan biiznillah, dengan izin Allah dia akan membina kekuatan fitrah. Jadi pada masa itulah kita akan ada kekuatan untuk nak meninggalkan dosa, meninggalkan perkara-perkara yang Allah tak suka, meninggalkan tabiat-tabiat. Contohnya kita ada tabiat buruk kan? Apa tabiat buruk? Ada banyak tabiat buruk lah. Jadi nak susah nak buang. Jadi bila nur itu terpancar, Allah akan beri kekuatan, tinggalkan. Allah akan beri kekuatan. Itu contohlah. Allahu'alam. Jadi itu peranan nur ni, dia akan membersihkan titik-titik hitam yang ada, insya-Allah. Ada lain lagi tak soalan? Tak ada Ada apa yang lain ni? Ada soalan sini? Sini ada apa-apa? Tak tanya soalan ni.
Pokok apa ni, lan tak apa-apa. Nama dah tersebut 2 kali. Macam mana? Ataupun lain-lain nak tambah boleh tambah. Tambah sikit. Takat ni macam mana? Gotong royong kita macam mana? Okey tadi. Okey. Sudah berapa persen lagi? Kadang kita buat langsung. Ini pasal zinc. Zinc tak ada lagi, dah beli dah. Cuma nak korek kan. So nak korek tu macam mana kalau tak ada PCB tu? Amal ni tak semestinya besok lah. Kita cuba dapatkan kan. Berapa banyak ni? Ni Zura ada orang boleh sewa PCB kan? Ada nak gali beho beho. Kalau ada, kita tak ada banyak, kita tak buat banyak, kita cuma nak korek beberapa lubang tu aja. Kemudian lepas tu mungkin nak ratakan tempat tu lah kan. So kita tengah cerita apa tak semestinya besok, mungkin kita ada masa lagi kan, InsyaAllah. Hafiz pun akan tengok juga Hafiz. Kita kena tanya-tanya orang sini kan tahu, orang Melaka tahu Baik, lain pergi semua okey. So untuk persiapan tamrin insya-Allah, ada soalan ni? Adakah zikir Nabi sebab itu sifatnya panas? Jadi ada yang kepanasan ketika zikir. Rasa Ustaz dah respon lepas. Okey, zikir Nafi sebab ni dia sebenarnya zikir ni dia tak panas kecuali bila kita buat tu mungkin melebihi daripada yang kemampuan kita lah. Mungkin dia panas, bila panas tukar lain, tukar selawat ke, tukar istighfar ke, salah satu baca Quran lah, tukar baca Quran. Baca Quran insya-Allah tak panas kan. Itu antaranya lah kita pelbagaikan kan. Kat Facebook ada soalan. Dekat Facebook ada soalan. Apa soalan Facebook? Macam mana nak elakkan prasangka buruk pada orang? Macam mana nak elakkan prasangka buruk? Macam mana elak suuzan dengan orang kan. Okey, pertama dengan sahabat dan keluarga kita kan, kita nak elakkan sangka buruk dengan orang ni, yang pertama sekali kita nak rasa semua perbuatan, semua perkara berlaku daripada Allah. Yang baik atau yang buruk semua daripada Allah. Bila kita rasa semua itu daripada Allah, maka segala yang daripada Allah tu baik belaka. Baik belaka. Tentu ada hikmahnya. Jadi bila rasa itu, ini qada dan qadar kan, kita berbaik sangka dengan Allah. Kemudian makhluk tu pula kan, mungkin perkara yang Allah takdirkan tu kan menampak macam tak baik. Contohnya kita sakit, macam tak baik. Contohnya kita takut ataupun accident. Kita tak nak, siapa nak accident kan, susah kan. Jadi macam tak baik, tapi sebenarnya baik sebab daripada Allah. Baik sangka. So kita belajar baik sangka dengan Allah, maka lepas tu kita akan baik sangka dengan makhluk. Kenapa baik sangka dengan makhluk? Sebab makhluk tu akan buat sesuatu, bukan dia saja buat, tapi dia duduk di bawah kehendak Allah, kuasa Allah. Kehendak Allah, kuasa Allah izin. Kalau Allah tak izin, tak jadi kan. Contohnya Israel bom bunuh anak-anak dan sebagainya yang ada di Gaza kan. Kita ingat Israel ke yang bunuh? Betul lah, kita nampak Israel yang bunuh, tapi nak hidupkan baik sangka tadi, kita nak rasai semua itu adalah merupakan perbuatan Allah. Mesti ada hikmah. Apa hikmah dia? Kita fikirlah kemudian. Tapi maknanya nak mula kat situ. Mula kat situ dulu kan. Bila kita tahu semua perbuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lepas tu kita mula berbaik sangka sebab Allah ni tak akan menzalimi. Okey, tentu ada pengajarannya, hikmah. Kita fikirlah, oh hikmahnya tentu mungkin saya ni ada dosa ke, Allah nak ampunkan, ataupun ada perkara yang Allah nak bagi yang kita tak boleh dapat melainkan dengan ujian ini. Jadi kita fikir hantu dulu. Tadi bukanlah maknanya kita tidak menghukum orang tersebut kalau dia anak-anak dia buat tak baik. Anak kita saja buat sesuatu kesalahan, kita dah kata jangan buat, dia buat juga.
Ya Allah izin tak? Allah izin. Tetapi hukum kena hukum tak? Kena hukum lah, syariat kena hukum lah. Contoh dia mencuri. Oh tak apa, Allah izin. Ibu, Allah yang suruh saya mencuri, dia kata. Nak cakap apa? Saya curi ni sebab Allah suruh, dia kata. Dia dah belajar separuh lah akidah dia kan. Tak penuh lagi. Dia kata Allah suruh kan. Jadi nak sebut sini bahagian hukum, bahagian kita nak laksanakan syariat, itu kena ikut hukum Allah. Tapi akidahnya kita kena baik. Jadi yang sebut tadi baik sangka tu pada hati. Baik sangka pada hati. Syariatnya contohnya dia tipu kita. Dia kata saya nak pinjam kat awak, tiba-tiba dia tak bayar balik. Nak pinjam seminggu je, tiba-tiba dah setahun tak bayar-bayar. Bukan tak ada duit, saja tak nak bayar, contohnya kan. Jadi kita baik sangka dengan Allah kan. Tetapi boleh tak kita kita nak belajar daripada kesalahan orang tu tadi? Boleh. Dia nak pinjam lagi sekali, tiba-tiba pinjam. Minta maaf, hutang saya yang lama pun awak tak ni. Tak apa, tak bayar. Saya tak boleh nak pergi pinjam lah kan. Alhamdulillah. Jadi apabila keadaan itu berlaku, itu maknanya syariat. Syariat kita kena ikut. Syariat kena ikut. Allah ahlan wa sahlan. Orang jauh. Sila ni ada kosong lagi ni sini. Bagi laluan sikit, bagi laluan sikit. Jadi kita kena duduklah mana-mana pun tak apa. Belakang ni pun ada. Boleh kan? Itu cara dengan baik. Nak pujuk hati kita ni, sebab tu kita belajar zikir. Zikir ni nak lembutkan hati kita. Kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allahumma salli ala Muhammad. Siapa dia punya servant sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Anas. Kan? Dia kata apa? Dia kata aku selalu buat salah dekat Rasul. Buat salah. Banyak buat salah. Nabi suruh buat ini tak buat, macam-macam. Dia jadi servant. Dia membantu Rasul sallallahu. Tapi Nabi tak pernah marah. Nabi senyum aja. Buat salah tu Nabi senyum dulu, bukan marah dulu. Kan saya dah cakap lah gini kan. Nabi tak marah, Nabi senyum dulu. Sebab Nabi faham izin Allah. Nabi ingatkan lagi. Ingatkan lagi. Next time janganlah buat lagi. Nabi ingatkan. Kalau yang kena hukum, Nabi hukum. Yang perlu dihukum ikut syariat, hukum. Kalau anak tak semayang kan, umur 10 tahun, boleh pukul tak? Boleh pukul, tapi jangan pukul yang mencederakan. Pukul lah boleh lah, nak bagi ingat dia. Hukum kena hukum. Dia kata kita apa namanya, Allah izin saya tak sembahyang ibu, saya main game ni sampai saya tak sedar, habis waktu asar masuk maghrib. Lepas zuhur main game sampai asar, tak solat sampai maghrib Allahu Akbar, tak sembahyang lagi kata kan. Baru nak sembahyang, contoh kan. Kita tengok kan, kita pun bawa perasaan. Allah izin ibu, iyalah Allah izin itu, tapi Allah suruh siapa yang tak sembahyang kena pukul, nama sini pukul juga. Memang Allah izin, tapi syariat kena jalan, hukum kena jalan. Tapi perasaan kita tadi tu, kita boleh kita boleh pujuk hati kita, sebab kita tahu ni semua daripada Allah. Semua daripada Allah, ada hikmahnya. Jadi kita taklah pukul dia sampai mati. Kenapa? Marah sangat. Sampai hari ni bunuh anak kan, banyak kes. Sebab dia tak faham kan. Sebab tu susah nak berlaku. Contohnya kan, minta maaf lah, sebab perceraian. Susah nak bercerai sebenarnya. Gaduh, banyak gaduh tak? Memanglah suami isteri dah duduk setiap hari kan, gaduh kan. Kemudian pula ada pula orang apa, mengasuk-ngasuk pula. Sekarang ni ni satu akta baru dibenarkan untuk kacau isteri orang. Sebelum ni ada akta tak boleh kacau. Kalau dah kahwin tak boleh kacau. Contoh, kita dah kahwin kan, isteri kita tu kalau ada orang nak kacau, kita boleh dakwa orang ketiga tu. Jadi sekarang ni dibenarkan. Jadi isteri tadi tu kalau orang nak kacau-kacau, nak apa ni, apa dia panggil, equality, sama apa dia panggil, hak kesamaan, hak sama rata.
Pelik lah Malaysia ni. Sering tak dibahas Ustaz? Tak tahulah, tahu dah keluar je. Semalam Okey, malam tu lagi dapat dulu. Apa siapa yang bahas tu? Tahu? Hakim yang bahas. Hakim bahas. Yang keluarkan benda tu. Hakim Tapi akta tu orang hakim. ya. 5 orang. Ini kes apa ni? Kes apa? Kes. Apa dia hakim? Mazhab makin pelik lah. Hakim pun pelik juga. Tak apalah, maknanya nak sebut sini kan, bila berlaku sesuatu tu kena ikut syariat lah. Kalau kita ikut arus ni memang pelik lah. Pelik lah. Banyak lagi sebenarnya benda yang pelik ni yang berlaku sekarang. Jadi baik sangka tu amal hati, baik sangka amal hati. Syariat hukum kena hukum, kalau salah kena hukum syariat. Amal hati tak sama dengan amal zahir. Syariat ni amal zahir. Syariat ni amal zahir. Contoh, dia dah pinjam duit kita kan, dia tak nak bayar, saja tak nak bayar. Tiba-tiba dia ada masalah nak pinjam lagi. Kita berhak tak nak bagi dia? Boleh tak nak bagi. Kan? Kenapa? Dia dah menipu dan sekarang kita tahu mungkin nak tipu lagi kan, contohnya. Jadi syariat tu dari sudut amalan syariat tu kita amalan zahir. Amalan batin, hati kena baik sangka dengan Allah. So kita boleh maafkan dia tak? Maafkanlah. Sebab Allah izin boleh maafkan, forgive and forget. Boleh. Tapi dari sudut hukum, syariat adalah hukum dia. Apa yang perbuatan salah tadi. Tapi maafkan, boleh maafkan. Lepas tu kalau berpisah pun suami isteri, contohnya bergaduh berpisah pun, tak boleh bergaduh sampai lepas pisah nak gaduh juga. Tak boleh. Kena baik dah, tak boleh. Nanti anak-anak masalah kalau dah berpisah kan. Sekarang ni macam-macam, lagilah macam-macam sekarang ni. Sekarang ni ada sampai kes tukar-tukar pasangan pun ada sekarang ni. Dah lama dah sebenarnya tukar pasangan. Jadi macam-macam lah, pelik lah, pelik. Arus hari ni pelik lah. Sekarang dia terang-terang dulu. Dia sembunyi, jangan terang. Sebab lelaki selalu kena kacau penyondol. Penyondol ni babi ke? Ni istilah apa? Istilah netizen ni istilah netizen Penyondol tu apa? Ada orang tanya. Penyapu tahu. Penyapu. Dalam pengamalan ilmu batin ada kaedah meraga sukma. Adakah ia dibenarkan oleh syarak? Jadi kalau kita buat sesuatu benda yang gaib ni, benda gaib lah benda gaib. Gaib ni contohnya kita keluar roh daripada badan kita. Kan? Keluar roh daripada badan kita. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai kita fana, sampai kita kira betul-betul tenggelam lah, zauq kan, tenggelam kan. Tiba-tiba roh kita keluar, tengok kita masih berzikir lagi, tapi roh kita keluar, tengok. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Tapi berlaku tu bukan kita boleh perintah selalu zikir jadi zikir, tak semestinya. Kalau boleh berlaku dengan keadaan kita ni kan, ada benda-benda ni dia sihir, tak boleh lah. Kalau benda tu ada kaitan jin ke, ada kaitan amalan-amalan yang khurafat ke. Contoh amalan syaitan ni, zikirnya terbalik. Macam zikir iblis ni, orang penyembah Lucifer ni, dia punya amalan ni terbalik, dia baca terbalik kan. Kalau ayat Quran tu dia terbalikkan, diubah makna, panjang pendek lah, jadi ubah makna. Jadi tapi sihir lah. Sihir ni apa? Istidraj. Nampak macam boleh sembuh orang apa semua, tapi punya sihir. Bila sihir ni maknanya apa dia? Maknanya istidraj, tak boleh lah. Tapi kalau Allah bagi, itu sebahagian daripada tajalli. Allah mempersaksikan kesempurnaan kekuasaan Allah. Itu memang Allah bagi, tak apa, tak ada masalah. Sebab tu kita zikir ke kita apa, jangan niat yang nak dapat hebat-hebat ni. Kita niat contohnya dapat redha Allah dah. Kalau merawat, jangan merawat. Sama juga. Merawat contohnya
kita bacakan ruqyah ke, kita doakan ke sebagainya, tapi dalam rangka nak dapat redha Allah. Kita baca ruqyah bukan ayat tu yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Ayat tu doa je, kita doa pada Allah, kan? Siapa yang mengiktikadkan bahawa ayat itu menyembuhkan, syirik dia, tak boleh. Yang menyembuhkan Allah. Sama jugalah. Jadi kalau kita bila kita apa namanya buat sesuatu, tiba-tiba Allah akan bagi ni zikir ni, syakar sampai rahsia dalam sir tadi, sir sampai kepada rahsia tu, kan? Masa tu Allah akan bimbing kita. Jangan pelik kadang-kadang bila buat tiba-tiba kita zikir kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, tiba-tiba kita buka mata tengok tempat lain. Jangan pelik. Kalau kita bimbang takut, minta ke Allah, ya Allah tolong aku kat mana ni, macam tu kan. Kita nak sembahyang, tiba-tiba pergi tempat lain, masjid lain, kita tengok Masjid Al-Aqsa kan, semua Yahudi semua kat luar, kita kat dalam seorang-seorang. Dia dah tutup, masjid dah tutup kan, kita kat dalam. Itu Allah bagi. Kalau Allah bagi, jangan rasa terornya aku, jangan rasa tu pula, hebatnya aku, jangan rasa tu pula. Allah bagi sesuatu yang luar biasa. Allah nak tajallikan, Allah nak mempersaksikan kehebatan dia, kuasa dia. Kita bersyukur ke Allah, kita rendah diri ke Allah, kita bersemayang sunat tahiyatul masjid dalam Masjid Al-Aqsa. Kalau betul kita boleh sungguh lah. Ada tak orang yang berlakunya tu? Ada. Jadi biasa pergi masjid-masjid ni biasa. Kadang-kadang tak ada zikir pun kan, tapi Allah suka kan. Berlaku pada salah seorang yang rapat lah. Dia pergi haji, tapi tiba-tiba dia kan, dia sakit, tak boleh, Allah izin dia duduk dalam bilik, masa semayang tiba-tiba balik kat masjid je kan, sekali dengan semua orang sakit-sakit, semua semayang duduk lagi kan. Tu Allah mentajallikan kekuasaan dia, Allah memperlihatkan, mempersaksikan kuasa dia, hebat dia pada kita. Maka kita yang berzikir tadi kan, kita nak dekat Allah tadi, jangan kita niat nak dapat tu. Lepas ni nak pergi semayang semua pergi semayang di Masjid Haram kan, pakat semua. Kita baca ayat sekian pergi Masjid Haram. Ada satu cerita kisah, tapi ni belajar daripada mimpi. Belajar daripada mimpi ni jangan. Kita belajar daripada mimpi, dia ada halus daripada bisikan syaitan. Sebab tu kita kena ada guru lah yang boleh kita bincang-bincang, tanya-tanya insya-Allah. Itu soalan tadi tu. Boleh ke zikir nama setiap waktu selepas solat? Boleh. Zikir setiap waktu boleh. Siap satu tu 12 kali. Kalau boleh kalau boleh buat yang ganjil, la ilaha illallah tadi kita buat 3 kali kan. Apa tu 7 kali ke, ikutlah si ganjil. 33 kali ke. Yang tadi kita buat ni 33 kali. Ataupun 165 kali ke. Kalau lagi-lagi sampai 999 kali ke ganjil. Sebab Allah finish kita ni Tambah balik. Pasang balik. Dia ada macam-macam ni. Sekarang ni Allah izin. Baik. Ada lain lagi tak? Okey, kalau tak lain saya nak sebut sini sikit tentang untuk tamrin bagi sahabat kita Ansar ni. Untuk program kita ni, kalau boleh bawalah kelengkapan apa namanya untuk duduk di apa ni, kemah. Just in case tempat tak cukup lah dekat ni kan, dekat apa, dalam building. So kita punya apa dia panggil, kita punya mind setting tu, dalam keadaan bencana alam berlaku, kena kepung, kena apa, susah macam tu. Kita punya mind setting tu. Jadi insya-Allah ketika itu kita akan solat tahajud pun dekat luar, solat tahajud pun dekat kebun kan. Kita apa ni, buat katibah kita pun kat luar, zikir kat luar, baca Quran kat luar kan. Kemudian mungkin nak merasai macam mana Gaza sekarang. Jadi dia punya syuur dia, perasaan kita nak bermujahadah untuk program kali ni lah. Kemudian mungkin tandasnya pun tak banyak, macam pergi haji kan, tandas banyak tapi orang lagi banyak, orang berjuta orang kan, tandasnya itulah ada. Jadi nak pergi tandas tu kena beratur panjang jadi kena susun lah. Mungkin kita pergi tandas pukul 3 pagi dah mandi kan. Mungkin lah, Allah alam, tengoklah. Kalau tak nak beratur-beratur, kena kontrol kita punya buang air tu.
Jangan buang air ikut masa selalu buang air. Kita buang air ikut yang kita kontrol. Itu nama mujahadah. InsyaAllah nanti kita akan bincang lah antara tajuk-tajuk kita akan bincang sikit mujahadah kemudian solat. Solat yang sempurna macam mana, insyaAllah kita akan bincang nanti. Tajuk dia dari sudut amalan-amalan syariatnya, amalan-amalan tarikatnya, amalan-amalan hakikat dan makrifat. Jadi solat ni jadi kumpul, tapi mungkin kita tak boleh nak habis jugalah. InsyaAllah. Baik, jadi untuk tamrin tu kita prepare itulah insyaAllah bagi mereka yang akan bersama-sama nanti. Itulah insyaAllah. Sebelum kita tutup, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa? Tak ada dah, kelas. Tak ada. Okey, insyaAllah. Mari kita baca doa Rabitah sama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita dan rahmatnya, barakahnya, insyaAllah. Ila hadratin Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadratin kan Mustafa al-anbiya wal mursalin kullu berjika ila hadratin kepada Syekh Abdul Qadir Jailani guru-guru yang ada, guru-guru kita dan seterusnya kepada ibu bapa kita, sahabat-sahabat kita semua, orang yang soleh dari golongan An'amta alaihim, dan juga pada para pejuang-pejuang yang ada yang kita masukkan dalam, kita rangkumkan semua dalam Fatihah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa athikillahumma rabitataha wa adimuttaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tariqud da'wah wa tariqut tarbiyah wa tariqul jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atimna nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.